Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita jumpa lagi anak-anak tingkatan 2. Okey, hari ni kita masuk tajuk seni foto. Okey, seni foto kalau ikut perkataan fotografi berasal daripada perkataan Greek. Perkataan Greek ya, fotografi itu apa? Fotos dan grafin. Fotos dan grafin. Okey. Apa itu fotos? Fotos ialah cahaya. Okey. Grafin pula melukis. Jadi fotografin, cahaya yang melukis. Okey, seni foto merupakan satu bidang dalam teknologi pendidikan yang menggabungkan teori, amali dan daya kreativiti seseorang untuk menghasilkan imej-imej fotografi. Okey, ada teori, ada amali, ada kreativiti, maka akan terhasillah imej-imej yang fotografi yang berkualiti. Okey, seni foto adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi dalam bentuk visual. Okey, ini kita berkomunikasi dalam bentuk visual. Foto yang diambil biasanya menggambarkan sesuatu maksud. Okey, zaman sekarang ni memang kebanyakan kita sekarang dah mula berkomunikasi dengan secara visual lah. Dulu kita berkomunikasi itu secara lisan, kita bercakap dan sebagainya. Sekarang kita banyak melihat dan kita berkomunikasi. Visual ni seni melihat lah, kita melihat dan kita dapat maklumat daripada penglihatan kita tersebut. Okey, pernahkah anda terfikir bagaimana foto itu terhasil? Ini yang seronok ni. Bila kamu belajar tajuk seni foto, di tingkatan 2 ni kamu telah diperkenalkan satu ilmu baru iaitu ilmu fotografi. Okey, kita untuk tingkatan 2 kita nak belajar tentang sejarah foto, macam mana nak cipta kamera. Wow, best kan? Okey. Foto terhasil daripada penciptaan kamera pinhole. Okey, merupakan asas dalam bidang seni foto. Inilah cikgu nak kamu belajar hari ni tentang kamera pinhole. Kamera yang paling basic, asas. Sebelum terciptanya kamera-kamera yang lebih dahsyat dan sebagainya. Yang menunjukkan bagaimana imej pada foto terhasil. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari beberapa perkara asas tentang kamera pinhole. Okey, apa tu asas-asas kamera pinhole, macam mana nak buat, macam mana boleh imej bertukar jadi gambar, ataupun daripada objek alam dapat kepada kita objek alam dapat ditransfer kepada imej. Ini kita best lah tajuk seni foto ni. Okey, kamera. Okey, nama lain bagi kamera pinhole ialah kamera lubang jarum yang menjadi asas seni foto. Okey, kita tengok. Ini hasil-hasil gambar kamera pinhole. Kamu pernah dengar ke kamera pinhole sebelum ni? Okey, dia hasil dia taklah secantik ataupun bukan secantik macam kamu nampak yang imej-imej yang ada sekarang ni. Hasil dia ada estetik tersendiri. Nak kata tak cantik, dia cantik. Okey, tapi dia ada nilai-nilai yang estetik yang yang tersendiri lah, keunikan tersendiri. Tengok gambar-gambar ni. Okey, kebanyakannya hitam putih lah. Alright. Okey, kita tengok. Ini contoh kamera pinhole yang kamu akan cipta. Kamu boleh belajar ciptalah kamera ni tak lama lagi. Okey. Okey, kita tengok. Ini perkataan yang kita akan belajar ni, cembung, kedap, optik, pegun. Cembung, kedap, optik, pegun. Okey. Bila kita tengok, kita mula nak masuk berkenalan lah dengan kamera pinhole. Okey, apa itu kamera pinhole? Bagaimana kamera pinhole berfungsi? Okey, kamera pinhole merupakan kamera yang paling ringkas. Dia tak complicated lah. Dia tak kompleks. Dia ringkas je, simple je. Ringkas ni maksud dia senang nak faham dan senang nak buat. Sebab terlalu ringkas dia punya, kata mesin dia tu ringkas. Senang.
Okey, kalau kita tengok gambar ni pun dah boleh buat dah boleh faham dah. Okey. Kamera ini terdiri daripada kotak kedap cahaya. Kedap cahaya. Apa itu kedap? Kedap. Okey, kalau cikgu tengok daripada buku glosari, buku teks kamu. Okey, kita tengok kedap. Kedap iaitu tertutup rapat. Okey, kedap tertutup rapat. Okey, so bila tertutup rapat, tidak ada cahaya yang boleh masuk. Kan? Kalau kedap cahaya tertutup rapat daripada cahaya masuklah. So, hanya cahaya tu hanya daripada lubang jarum. Okey, dengan satu lubang jarum saja. Hole tu lubang jarum lah. Pinhole. Lubang jarum. Okey. Cahaya tu akan masuk dalam kotak tu hanya melalui lubang itu saja. Jadi, lubang jarum itu membenarkan cahaya masuk tu. Itulah sebab dinamakan kamera pinhole. Okey. Dan kertas foto. Sekejap, cikgu highlight dulu. Lubang jarum. Dan kertas foto ataupun filem lah. Kertas foto ni maksud dia kertas yang sensitif pada cahaya. Filem pun samalah. Filem ni sensitif pada cahaya. Bila lubang jarum tu membenarkan cahaya masuk, kena je pada kertas tu, terus dapat image. Senang nak faham. Sorry, cikgu batuk sikit hari ni. Okay, konsep kamera pinhole. Terbatuk pula ni. Siapa sebut nama cikgu ni? Ya Allah. Okay, konsep kamera pinhole berdasarkan teori optik. Okay, apa itu optik pula? Optik tu, okay, kita tengok dekat sini. Lepas LMNO lah. Ini optik. Okay. Optik ialah berkaitan dengan mata atau penglihatan. Apa-apa berkaitan dengan mata lah. So, seni visual memang ada kaitan dengan optik. Okay. Okay, kita tengok. Okay. Cahaya yang masuk melalui lubang kecil akan memancarkan imej. Ni katalah ni sumber cahaya. Ni dalam ni kita bayang gelap lah. Okay. Cikgu naikkan sikit. Okey. Cahaya yang masuk daripada kotak ni ada lubang kecil tu. Okey. Cahaya tu inilah bila ingat tak bila kita belajar warna. Warna adalah terhasil pada tindak balas cahaya. Kita dapat tengok warna bila ada cahaya. So semua ini warna-warna ni jadi satu objek. So akan masuk dalam ni cahaya tu akan masuk dalam lubang ni. Kemudian, cahaya yang masuk melalui lubang kecil dan memancarkan imej pada arah yang bertentangan. Ni ya. So, arah yang bertentangan ini arah yang bertentangan dia. Okey, memancarkan imej pada arah yang bertentangan. Okey. Oleh itu, imej yang dipancarkan pula songsang. Kita ini nak faham tentang kamera pinhole punya konsep. Imej dia jadi terbalik macam ni. Songsang tu apa? Terbalik. Kan? Dan yang ini tengok daun-daun di atas. Ini daun-daun di bawah. Okey. Tahukah anda, yang ini sedikit info untuk kamu. Tahukah anda sensor cahaya pada kamera pinhole ini sama seperti kamera digital? Sama. Okey, bezanya kamera pinhole menggunakan kertas foto. Hasil foto kamera pinhole ini hampir sama dengan hasil foto menggunakan lensa fish eye. Yes, okay. Kalau kita guna kamera pinhole, kita akan dapat lensa macam kita guna fish eye. Yang ini untuk info lah. Tapi bukan image fish eye ni akan terhasil macam tu saja. Dia ada sebab dia. Nanti cikgu explain lah. Okay. Okey, kita seterusnya kita tengok fungsi kamera pinhole lah. Okey, kamera pinhole ini berfungsi untuk merakam imej objek yang pegun. Okey, pegun. Pegun, apa itu pegun? Kita tengok kat sini. Pegun itu beku, tidak bergerak. Okey, pegun. Cikgu pegun. Macam tu kan? Kalau yang ini bergerak. Okey, pegun. Senang kamu nak faham. Ya. Okey. Kamera ini tidak sesuai untuk merakam imej objek bergerak. Objek yang bergerak memerlukan pendedahan kepada cahaya yang lama. Maksud dia kamera ini hanya untuk rakam imej pegun sahaja. Dan kalau bergerak jadi macam mana?
Okey, kalau kita guna kamera ni, kita rakam pergerakan, sedikit pergerakan macam ni je. Macam ni kan. Image tu akan jadi macam mana? Image tu akan menjadi kabur. Okey, objek yang bergerak memerlukan pendedahan kepada cahaya yang lama untuk menghasilkan image yang terang dan jelas. Okey, yang ni kalau image tu nak rakam image bergerak, dia ada kita perlukan apa tu? Pendedahan cahaya yang lama. Kalau pinhole dia pendedahan cahaya yang sekejap lah kan. Okey, hal ini kerana lubang yang kecil hanya membenarkan sedikit cahaya yang masuk. Okey. Ya, lubang kecil sedikit cahaya yang masuk. Senang kan nak faham? So, fungsi dia untuk merakam image ataupun merakam objek yang pegun. Okey, kita tengok contoh-contoh kamera pinhole yang dikomersialkan lah. Walaupun kita boleh buat, tapi boleh buat tu hasil dia taklah secantik kamera-kamera yang dipasarkan ni lah. Sebab yang ini mereka ada buat penambahbaikan dan boleh diguna berkali-kali lah. Okey. Okey, ciri-ciri imej yang terhasil daripada kamera pinhole. Okey, kamera pinhole akan menghasilkan, ini kita explain pasal ciri-ciri pula. Ciri-ciri image dia. Okey, apa yang terhasil dalam kamera tu. Okey, okey, kita dah kena mula imagine sikit apa yang terhasil. Okey, bersifat nyata, songsang dan lebih kecil. Nyata tu yang real, maksudnya apa yang kita nampak itulah yang akan terhasil. Songsang tu terbalik dan lebih kecil. Saiz dia mesti lebih kecil daripada luar sebab kotak kita kecil. Jadi saiz pun kecil. Melainkan kita buat kotak yang besar lah. Tapi dia punya tu lagi besar saiz dia. Okey, namun imej yang terhasil juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Okey. Yang ini kalau perkataan dia semakin kecil lubang, imej terhasil semakin terang dan jelas. Macam mana cikgu nak kita lukis sikitlah. Okey. Semakin kecil lubang, okey, lubang kecil, okey, lubang kecil, semakin kecil. Cikgu buat macam tu. Lubang tu kecil lah. Okey, semakin kecil lubang, imej yang terhasil semakin terang dan jelas. Okey. Yang ini keterangan cikgu buat matahari lah terang ataupun simbol cahaya. Okey, semakin kecil lubang, semakin terang. Boleh tak faham tu? Abaikan lukisan cikgu yang macam naif tu. Tapi cikgu nak buat satu formula supaya kamu nampak senang faham lah. Okey, kamera berbentuk silinder akan menghasilkan imej seperti imej yang cembung. Okey, apa itu cembung? Kita tengok cembung. C cembung. Okey, kat sini. Melengkung keluar. Cembung. Dia cembung. Ni dia melengkung keluar. Ni cekung. Cembung. Cekung. Melengkung ke dalam. Okey. Okey. So, kamera yang berbentuk silinder. Yang ni cikgu cakap tadi. Kalau dia bentuk cembung, bentuk silinder, menghasilkan imej yang cembung. Okey, iaitu seperti penggunaan lensa fish eye. Fish eye tu apa? Kita dapat gambar tu. Ini nanti jari cikgu tunjuk ada gambar kat bawah tu. Okey, fish eye. Mata ikan. Mata ikan tu dia nampak seperti semua tu melengkung-melengkung, membulat. Mata ikan. Okey, semua imej dia membulat. Okey, tapi syarat dia kamera itu mestilah berbentuk silinder. Cikgu lukis silinder. Okey, dan dia punya tu hasil dia seperti mata ikan. Cikgu lukis ikan pula lah. Okey, ikan, mata ikan lah. Mata ikan bulat ni. Besar sikit. Tu dia. Ni main mulut dah. Okey. Allah. Boleh lah. Okey. So, kamera bentuk silinder akan dapat imej yang mata ikan ataupun cembung. Okey, kamera berbentuk segi empat pula dapat imej rata, normal dan rata lah. Okey. Ni segi empat. Okey.
Kamera bentuk segi empat, image dia pun rata. Rata tak apa, tak payah tulis lah. Okey, image yang biasalah. Okey, kedudukan jarak di antara kertas foto dengan lubang juga menentukan kelebaran sudut cahaya. Okey, kertas foto Okey, ini kertas foto. Okey. Dengan lubang. Ni lubang, kata lubang Okey. Okey, apa tu? Semakin dekat lubang, okey, kita dekatkan sikit. Okey, ini semakin dekat lubang. Okey, lubang ni kita bagi dekat-dekat kertas cahaya tu. Sudut akan menjadi lebih lebar. Dia jadi kita akan nampak sudut dia sudut akan jadi lebih lebar pada permukaan kertas foto dan menghasilkan gambar yang lebar. Mungkin gambar tu akan jadi lebih lebar macam tu. Okey. Senang macam ni lah kalau nak faham lah konsep sebenar ni. Kamu kena lebih detail lagi lah. Okey. Kamu tengok gambar. Okey. Macam ni kan. Ataupun kita bayangkan ni kertas gambar. Ni mata kita. Semakin dekat, kita akan nampak apa tu? Gambar tu semakin besar atau lebar lah. Okey. Kalau kita tengok, kalau jauh nampak kecil. Kalau dekat nampak besar. Okey senang nak faham lah konsep Okey, cuba fikirkan. Apakah paparan imej yang terhasil jika kita membuat beberapa lubang? Okey, bila beberapa lubang, jadi banyak cahaya yang masuk. Bila cahaya yang masuk, imej tu akan jadi macam bertindih-tindih dan kabur. Dan akhir sekali, tak dapatlah imej yang tepat lah. Yang tepat. Jadi, itulah ini soalan kebat sebenarnya. Dia kalau satu lubang nampak imej macam ni. Kalau dua lubang macam mana? Okey. Okey. Elemen merentasi kurikulum, kreativiti dan inovasi. Kamera pinhole boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan terpakai seperti kotak, tin dan botol. Apa-apalah yang berbentuk silinder, bentuk kotak. Kalau kamu kreatif, okey, kamu boleh dapatkan cipta kamera tu lah. Kalau benda tu macam bahan-bahan terbang, macam bukan bahan terbang lah, macam batu ke kan, apa-apa yang solid, tak boleh lah nak buat tu. Okey. Okey, kita tengok ini. Okey, inilah gambar mata ikan tadi. Hasil imej mata ikan, fish eye. Nampak dia punya tu curve. Dia ada melengkung-melengkung. Padahal pokok asal dia tak melengkung pun. Tapi bila masuk dalam kamera pinhole yang berbentuk silinder, dia automatik jadi melengkung macam tu. Ataupun imej cembung dia panggil Okey. Okey, kita tengok dekat sini dia punya kedua imej tu dia songsang lah. Nampak ni, cikgu ulang balik ni. Okey. Ini objek, lepas tu masuk dekat ni lubang ni, lubang jarum ni masuk. Kemudian dekat imej dia akan jadi terbalik ataupun songsang. Okey, senang nak faham. Okey, kita tengok sedikit sejarah. Okey, sejarah kamera pinhole dalam fotografi. Kamera pinhole telah dicipta oleh seorang saintis Islam yang bernama Ibnu Haytham 965 1040 Masihi. Ibnu Haytham Okey, Ibnu Haytham ni Haytham. Cikgu tak pasti TH tu bunyi thumb ke thumb. Okey, tak apa. Tapi yang paling betul ejaan dia betul. Beliau menggunakan kamera pinhole membuktikan fakta cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Yang ini Ibnu Haytham ni dia cipta kamera pinhole tu, pencipta asal lah. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga dia telah membuktikan cahaya yang datang pada kita ni adalah dah bergerak dalam garis lurus rupanya. Cikgu ingat lagi sains darjah berapa ke kan? Tingkatan berapa saya tak pasti. So diletakkan cardboard tu berkeping-keping. Okey, cardboard tu ditebuk lubang pada tempat yang sama. Kemudian diletakkan lilin. Pasal mata kita kena tengok menerusi cardboard lubang cardboard tu. Lilin tu kalau kita letak 3 cardboard tu, lubang dia sama, selari, kita boleh nampak.
Tapi kalau lilin tu kita ubah sedikit daripada lubang tu, memang kita tak akan nampak. Nak menunjukkan cahaya lilin tu tak nampak di mata kita dah. So, kita senang nak buat kesimpulan bahawa cahaya bergerak satu garis lurus. Okey, prinsip ini juga menyamai prinsip kamera obscura. Ada satu lagi pencipta kamera yang dinamakan kamera obscura. Tapi bukan Ibn Haytham yang cipta. Dia dicipta oleh Gemma Frisius. Okey, konsep sama. Tapi dia bukan untuk tengok cahaya. Dia tokoh Gemma Precious ni nak tengok nak rakam gerhana matahari. Ni sejarah-sejarah kamera pinhole dan kaitan-kaitan dengan kamera pinhole tu sendirilah. Okey. Okey, yang ini kamu boleh scan QR code, kamu boleh nampak lah dia punya video dia macam mana. So cikgu dah scan kan untuk kamu. Yang ini dia akan keluar yang ini bila kamu scan. Ibnul Haytham, the father of the modern optics. Ingat lagi optik tu apa? Kita tengok. Okey, Ibn Haytham, the Muslim who taught Europe science. Okey, itulah Ibn Haytham was a great polymath who lived in from 1965. Cikgu baca cepat sangat tak sempat baca. Okey, alright. So, nanti kamu boleh tengok lebih detail lah. Siapakah Ibn Haytham itu? Apakah sumbangan-sumbangan beliau pada dunia masa kini? Okey, dia saintis, ada inovasi. Jadi, orang dulu mereka tak kategori tau seni sains tu, yang mereka anggap semua tu sebagai satu kajian. So kita jangan khaskan seni ni untuk seni saja, sains untuk sains saja. Dia sebenarnya kena combine baru dia genius. Okay, alright. Kita tengok okay, ini aktiviti yang ada dalam kelas, yang dicadangkan dalam kelas tu. Okay, kamu type je gambar-gambar pinhole, kamu tengok, kamu buat kajian tentang gambar-gambar pinhole ni lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok lagi. Okay, sekejap. What is a pinhole? Okay, kita tengok dulu secara video pula. Apa itu konsep kamera pinhole? Okay, kat sini cikgu type what is a pinhole camera. Keluar yang inilah, cikgu pilih video yang ini. Okay. Macam tu. Ada cahaya turut, apabila apa tu? Bumbung tu berlubang, masuk cahaya, kita tengok cahaya tu lah, nampak dia turun, lepas tu kena pada lantai menghasilkan image. Itu konsep kamera pinhole pada asalnya tu. Sebenarnya image tu pula, image adalah image matahari tu sebenarnya, cahaya matahari tu dan sebagainya lah. Kalau bulan, image bulan lah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, cikgu suka ni. Ini kamera pinhole. Okey, kalau kamu tengok mekanisme dia. Okey, ada dua silinder macam ni. Ini bukanlah dia berlubang ni. Dia berlubang ni, ditebuk lubang dia sebab apa? Okey, dia ditebuk lubang macam ni. Bukanlah dia tebuk lubang tu, tapi nak bagi kamu nampak dalam dia lah. Okey, kita tengok. Okey. Sekejap cikgu nak forward bahagian yang cikgu nak highlight je. Okey. Macam tu. Yang ini lubang, yang ini untuk kita melihat. Okey. Yang ini untuk kita nak letak tu lah. Okey, nak letak tu filem tadi. Okey. Yang ini untuk kita nak buka cahaya, lubang untuk buka cahaya, lubang jarum untuk buka cahaya masuk. Jadi image yang dalam cahaya tu akan terhasil di sini. Okey, kalau kita tengok tu. Macam tu Okey, kita tengok, nampak So bila kita tengok kat sini, so kita pokok yang ini, apa image yang terhasil ialah image songsang. Okey, nampak ini contoh lah, contoh kita nak faham mekanisme kamera pinhole tu secara grafik lah, Okey. Kemudian cikgu pause dulu. Okey. Kemudian kita tengok kalau di buku teks kamu DIY kamera pinhole lah.
Ni ada contoh DIY. Sekejap ini projek mereka muda menghasilkan kamera pinhole sendiri. Kalau kamu scan dekat sini, kamu akan dapati adalah video dia yang contoh tutorial buat kamera pinhole. Tapi cikgu ada cari satu lagi contoh yang lebih jelas. So, kita tengok sama-sama kat sini. Macam mana nak buat kamera pinhole lah. Okay. Yang ini kamu ambil bekas kentang yang kamu makan tu. Jangan buang. Kita boleh cipta kamera pinhole daripada sini. Okay. Kemudian, tu untuk potong, untuk tanda potong. Okay. Guna apa tu? Gunting. Okay. Tebuk sikit. Potong. Dan, cikgu cepatkan sikit. Okey, tu dah terpotong Okey, bila dah terpotong, apa nak buat selepas tu? Ialah, ambil kertas surai. Okey. Kertas surai, sekejap saya cepatkan sikit. Tu kertas surai. Letak dekat penutup bekas kentang tadi. Okey. Nampak tu? Okey, gunting bulatan ikut bekas kentang, penutup bekas kentang. Okey. Tampal dekat situ. Okey, tutup balik yang bahagian yang kecil. Okey, I'm fixing the hole. Alright. Okey, selepas tu buat apa? Okey, kita tengok kat sini. Nampak tu? Cantumkan. Kalau boleh nampak cantum kat sini. Okey, tu tutup tadi. Okey, tu cantumkan macam tu pula. Okey. Kemudian lepas cantum, okey sekejap dia belum cantum lagi. Okey, sekejap lagi kita cantum balik. Senang kan? Okey, kita nak tengok dia cantum. Alright. Cantum okey. So kita nak cantumkan, dekat sini memang berlubang lah. So kita nampak daripada situ nak teropong tu. Okey. Kemudian sebenarnya yang ini untuk dia nak tunjuk dia berlubang tu, sebenarnya kalau boleh tu kamu sebaik-baiknya kamu dapat tengok tu dalam keadaan gelap lah. Kamu kena tutup juga yang bahagian yang tadi tu, yang bahagian berlubang tadi tu. Okay, combine the two parts of the tinfoil. Alright. Kemudian kena balut semua supaya kedap cahaya. Tak ada satu ruang pun yang boleh masuk cahaya, melainkan lubang yang kita lubang jarum dengan lubang kita nak lihat lah. Okey, ini dia nak guna. So, ini sebab dia buat besar ni, sebab kita boleh tengok dengan kamera lah. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita tengok tu macam tak ada apa-apa kan? Okey, bila masuk tengok betul-betul, tutup cahaya apa semua tu, kita akan nampak image sekejap lagi. Nampak tak? Cikgu pause sikit. Tu. Okey, image dia, pokok tadi, apa semua, cahaya tadi semua tu, nampaklah terbalik. Kan? Ni pokok terbalik, ni pokok ni pun terbalik dan sebagainya. Okey? Boleh buat Cikgu harap kamu boleh buat lah. Kalau apa tu? Untuk kata apa? Memahami konsep kamera pinhole. Kalau boleh buat, share dengan cikgu nanti. Okey? Tunjuklah hasil dia. Okey? Alright. So, dah habis dah kita belajar hari ni. Seni foto. Okey, cikgu buat rumusan sedikit. Apa yang kamu belajar hari ni ialah dalam tajuk seni foto, kamu belajar pasal definisi seni foto, kamu belajar tentang fungsi kamera pinhole, definisi kamera pinhole, fungsi kamera pinhole, ciri-ciri image kamera pinhole dan sejarah kamera pinhole. Okey, sampai di situ dulu kelas kita hari ini. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu sertakan di bawah ni beserta dengan apa tu? Jawab soalan di bawah ni sebagai peneguhan. Okay? Jangan lupalah, jangan lupa untuk tidak jawab. Okay? Bye-bye. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.